Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita sambung hari ini. Kita sambunglah. Kita tak react. Ya, kita sambung bacaan dan pengajian kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Walaupun ada video yang sahabat hantar juga. Walaupun tak banyak macam minggu lepas video-video, kalau sempat belakang nanti kita jawab. Yang penting insya-Allah kita sambung sikit dulu apa yang kita bincangkan dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Kita masih lagi mensyarahkan matan. Wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa in jaru wala nad'u alaihim wala nanza'u yadan min ta'atihim wa nara ta'atuhum min ta'atillahi azza wa jal faridatun ma lam ya'muru bima'siyatin wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afah. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, kami berpandangan tidak perlu untuk keluar atau tidak patut untuk keluar daripada ketaatan terhadap pemimpin-pemimpin Islam dan wulatul umur kita, walaupun mereka itu berlaku zalim, dan kita tak boleh mendoakan kejahatan ke atas mereka, keburukan atas mereka, dan kita tidak mencabut tangan daripada ketaatan. Dan kami berpandangan bahawa mentaati mereka adalah sebahagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hukumnya wajib, selagi mereka tidak menyuruh melakukan maksiat. Dan kita akan terus menerus mendoakan mereka dengan kebaikan dan semoga diampunkan. Ini bab ketaatan pada pemerintah. Seperti mana yang kita sebutkan sebelum ini, bab ketaatan pada pemerintah pada asalnya bukan bab akidah. Pada asalnya bukan bab akidah. Bab akidah berkaitan dengan mentauhidkan Allah dan perkara-perkara ghaib, berkaitan dengan berita-berita berkaitan dengan alam barzakh dan sebagainya. Ini akidah. Ketaatan pada pemerintah pada asalnya tidak masuk dalam bab akidah. Namun kalau kita lihat kepada kitab-kitab salafus salih, mereka memasukkan bab ketaatan pada pemerintah dalam bab akidah. Kenapa? Barakallahu fi ahsanallahi. Barakallahu fikum. Kerana berlakunya kumpulan-kumpulan yang menjadikan asas pemahaman mereka atau ketaatan yang mereka perjuangkan adalah dengan melawan pemerintah. Seperti golongan Khawarij. Asas mereka adalah lawan pemerintah. Kenapa? Berasal daripada masalah iman. Bila masalah iman dan berasal daripada masalah pelaku dosa besar. Bila mereka takrifkan iman itu hanya percaya dan tak percaya, dan ada dua saja. Macam sama kalau bab status seorang pula, sama ada muslim atau kafir, dia tak ada tengah-tengah. Muslim ataukah kafir. Jadi pelaku dosa besar kat mana tempatnya? Jadi mereka bila berlakunya masalah ini dibincangkan, pelaku dosa besar, dan golongan Khawarij berpandangan bahawa mereka adalah kafir dan pemerintah yang zalim itu merupakan dosa besar, maka mereka wajib ditentang, wajib dilawan dengan senjata dan sebagainya. Jadi bila wujudnya kumpulan ini yang menjadikan asas perjuangan mereka adalah melawan pemerintah, maka bab ini dimasukkan dalam bab akidah. Kerana seorang manusia akan beramal sesuai dengan apa yang diyakini, apa yang diiktikadkan. Jadi bab melawan pemerintah ini merupakan satu i'tiqad Khawarij. Termasuk dalam i'tiqad Khawarij
Dan Khawarij ini mereka bermasalah pada bab akidah yang lainnya banyak. Maka amat sesuai dimasukkan bab ketaatan pemerintah dalam bab perbincangan bab akidah. Supaya orang tak pergi masalah fiqah. Kenapa? Masalah fiqah tu khilaf ni. Kalau masalah fiqah yang kata masalah khilaf ni, masalah ada banyak pandangan ni, mazhab sekian dan sekian. Bila masuk bab akidah, dia tak ada khilaf. Bab akidah tak ada cerita khilaf. Bab akidah ceritanya yang mana sabit, yang mana tidak. Bab akidah tak ada cerita usul ataupun furu'. Itu ahli kalam punya istilah. Walaupun diguna pakai juga oleh sebahagian ahli sunnah wal jamaah. Yang sahihnya, sabit tak sabit. Betul atau tak betul, wajib beriman dengannya ataupun tidak. Kalau tak sabit, tak wajib beriman. Kalau sabit, kita wajib beriman. Kita wajib beriman. Kalau khilaf, kita bincangkan, tarjihkan, tengok pada bab tersebut. Bukan seperti kaedah golongan ahli bid'ah, termasuk ahli kalam yang banyak menjadikan urusan agama ni dengan pecahan-pecahan mereka, akhirnya mereka sendiri keliru dengan apa yang mereka perkatakan. Jadi kita bab akidah, kita hanya fikir sahih atau tak sahih. Tak kiralah hadis mutawatir, hadis ahad, kita kata sahih tak sahih. Yang mana sahih kita terima, yang mana tak sahih kita tolak. Habis kalau terima kata sahih, tak ada perbezaan pandangan, habis kalau orang tolak jadi kafir dah. Tak, kita tak kata macam tu. Ada bab yang boleh jadi, ada bab perkara yang jadi orang kafir, ada bab yang tidak kafir. Kalau dia menolak perkara-perkara boleh membatalkan iman, dia kafir. Kalau dia tolak kerana kejahilan dia, kerana tak tahu, kerana macam-macam sebab, kerana dia belajar dengan guru, dengan syubhat-syubhat yang guru disampaikan, mana boleh kita kafirkan dia? Soalnya mudah. Tak perlu dirumitkan. Jadi bab akidah kita cek sahih atau tak sahih, betul atau tak betul, dan kalau kata kita wajib, bila kata betul, kita wajib beriman dengannya. Okey, yang ini matan, dan kita sampai pada hadis Hudzaifah berkaitan dengan wajib mentaati pemerintah, dan Syekh banyak bawakan riwayat-riwayat hadis. Di kelas kita ni InsyaAllah kita akan baca hadis-hadis berkaitan dengan kewajipan mentaati pemerintah. Antara hadis yang disebutkan, hadis Hudzaifah, kita sampai hadis Hudzaifah insyaAllah, muka surat 190. Wa an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala, daripada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Orang ramai dulu, ramai di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah tentang perkara-perkara baik. Dan aku bertanya kepada baginda tentang perkara-perkara jahat, takut perkara itu akan menimpa padaku. Hudzaifah bin Yaman mempunyai satu kelebihan yang mengatasi sahabat-sahabat yang lain, iaitu beliau sangat sensitif, sangat peka terhadap perkara yang jahat. Kita dah mesyuarat, ada orang positif 100%. Kan kalau buat mesyuarat kan, tak apa, boleh. Ada orang negatif 100%. Ada orang yang peka. Ada orang yang peka. Bila adanya pelbagai watak, di situ terlihatnya satu kesempurnaan. Untuk Hudzaifah, dia peka tentang kejahatan, atau dia dapat, dia sentiasa memikirkan apa yang akan berlaku kalau berlaku sekian dan sekian. Jadi suka tanya kepada Nabi SAW. Sebab tu hadis Hudzaifah ni ada kelebihan. Sehingga pada akhir hayat Nabi SAW beritahu pada Hudzaifah, senaraikan pada Hudzaifah nama munafik-munafik yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Sampai ke Sayyidina Umar bin Khattab, lepas tu pergi tanya. Lepas Nabi meninggal je, tanya, Hudzaifah, siapa nama tu? Aku nak tahu. Masa jadi khalifah, dia tanya. Hudzaifah kata, tidak, aku tidak akan membocorkan rahsia antara aku dengan Rasulullah SAW. Minta tolong bagi macam-macam alasan, tidak. Jadi cara yang kedua, kalau macam tu, tolong jawab satu je. Aku ni munafik ke tak? Jawapan Umar, aku termasuk munafik ataupun tidak? Hudzaifah jawab tidak. Cukup.
Apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar akan perhatikan Huzaifah. Ketika Waalaikumsalam. Kalau Sayyidina Huzaifah bila ada jenazah, kalau ada jenazah yang disolatkan, Umar tengok Huzaifah. Kalau Huzaifah solat, dia solat. Huzaifah tak solat, dia tak solatkan. Tetapi ini pentingnya bab kita bermuamalah secara zahir. Kita tak muamalah seorang dengan secara batin. Tak boleh. Huzaifah kata, aku tahu rahsia dia. Dia ni munafik. Dia ni kafir sebenarnya. Jangan solatkan dia. Tak. Suatu kita, kadang-kadang kita tahu, ada orang fulan dan fulan, kawan kita. Dia ni kadang-kadang nampak buat perangai buruk. Kita rasa macam dia ni Muslim lagi ke tidak? Atau contohnya. Jadi selagi tidak terbongkar dan tidak zahir, ataupun kita pun rasa ragu-ragu, belum jelas, tak payah kita nak kacau ketika waktu kemunguan dia ke sebagai, jangan solatkan dia. Tak. Biarlah. Kalau rasa tak nak solat, jangan solat. Biarkan orang Islam solat. Suatu kes soalan jawapan sama bila Kasim Ahmad ya. Kasim Ahmad yang meninggal baru ni, tanya, itu jawapannya. Kenyataan dia menunjukkan bahawa dia macam kaum Islam dah. Jadi kita nak solatkan pun sampai sekarang pun sebut rahimahullah tak tersebut. Tapi kita juga tidak menghalang kalau ada orang yang mensolatkan dia. Sebab keadaan dia tak diputuskan oleh pemerintah. Keadaan dia, status dia tidak diputuskan oleh pemerintah. Kita tak perlu buat kecoh. Jadi kita serahkan kepada pejabat agama, serahkan kepada pejabat yang terlibat, siapa sahaja yang bertanggungjawab untuk menguruskan urusannya. Jadi kita yang kita nak solat, kita tak nak solat, kita tinggalkan. Dan Huzaifah begitu. Ada jenazah yang tak disolatkan. Dan Sayyidina Umar tengok pada Huzaifah. Sebab Nabi tahu isi kandungan hati munafik melalui wahyu, dan Huzaifah tahu maklumat tentang munafik daripada Nabi SAW. Apa tujuannya? Tujuannya supaya mereka ini tidak dilantik dengan apa-apa jawatan. Tidak ada apa-apa kepentingan dalam negara yang mereka pegang. Jadi Huzaifah ada kelebihan dalam bab ini, dan beliau adalah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pemegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam bab nama munafik. Dan hadis Huzaifah, kalau kita kumpulkan banyak bab ni, bab fitan. Buka bab fitan, selalu jumpa hadis Huzaifah, iaitu apa yang kejahatan yang akan berlaku. Okey, faqultu, maka aku berkata, saya baca dia punya matan, nanti insya-Allah tuan-tuan cekkanlah terjemahan dia. Sebab saya lebih suka terjemah dengan terjemahan sendiri, bukan buat ikut kepala sendiri. Ayat tu, sunnah ayat tu lebih seronok dengan cara sendiri. Atau kalau tak faham ataupun nampak macam lain sikit, cek balik apa yang ditulis di situ. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Sesungguhnya kami ini dulu hidup dalam keadaan jahiliyah dan jahat. Buruk. Jahiliyah ni memang tak ada tauhid. Tauhid tak ada, buruk semua sekali. Kami duduk dalam jahiliyah. Hidup jahiliyah. Faja'anallahu bihadzal khair. Maka Allah datangkan kepada kami kebaikan yang ada ini, iaitu Islam. Alhamdulillah. Dulu jahiliyah, sekarang Islam. Okey, ada dua zaman dah. Zaman jahiliyah dan zaman Islam. Apa soalannya? Fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Adakah selepas kebaikan ini akan ada keburukan? Akan ada keburukan? Selepas kita dah sampai ke tahap ni, mungkinkah berlaku suatu perkara buruk, kufur atau sebagainya, atau akan berlaku apa-apa? Nabi kata, qala na'am. Ya. Artinya akan berlaku keburukan. Faqultu hal ba'da dhalika syarri min khair? Lepas yang buruk tu ada tak kebaikan selepasnya? Ni tengok Huzaifah tak diam. Kadang-kadang ada orang dengar diam, Huzaifah tak tanya lagi. Lepas keburukan yang datang lepas kebaikan ini, ada tak kebaikan selepasnya? Naam wa fihi dakhan. Ya, ada kebaikan. Tapi ada kekeruhan. Dalam baik-baik ada keruhnya. Dakhan ni dia tak bersih habis. Ada kalau macam air itu ada
keledak dia, ada tu dakhan. Dakhan ni tidak ghair safi, tak betul-betul murni, tak betul-betul tulen. Dia ada campur-campur sikit. Apa yang ulama syarahkan? Banyak qaul lah dalam bab ni, banyak syarah dalam bab fitan, tapi khair yang pertama zaman pertama kedua tak ada khilaf. Zaman jahiliyah tu jahiliyah, zaman Islam zaman baik, zaman Nabi SAW. Lepas tu zaman jahat, zaman buruk. Ada kejahatan tu bila? Ada yang kata kejahatan tu ketika berlakunya peristiwa murtad, ada yang kata adalah fitnah pembunuhan Sayyidina Uthman, ada berlaku syar. Selepas fitnah Sayyidina Uthman, pembunuhan Sayyidina Uthman, berlakunya, lepas tu kalau kita ambil call kata fitnah pembunuhan Sayyidina Uthman, lepas tu ada tak kebaikan? Ya, ada kebaikan, tapi campur-campur. Kebaikan campur-campur, iaitu selepas habis zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Zaman walaupun dari peringkat atas dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an, tetapi dari segi kuasa bawah dah ada macam-macam cerita. Ada cerita pimpinan Sayyidina Muawiyah pimpinan yang terbaik untuk mengatasi masalah ketika itu, untuk menyelesaikan masalah ketika itu. Namun tidak dinafikan bahawa dalam dinasti Umayyah pun ada kebaikan, juga ada kejahatan. Begitu juga zaman Abbasiyah, begitu juga beberapa zaman ada kebaikan tetapi bercampur-campur. Sebab tu nama dakhan. Kalau kita syarahkan dengan makna itu, dan makna ni nampak lebih mudah nak faham lah. Ada campur-campur. Qala, Huzaifah tanya lagi. Wa ma dakhnu? Yang keruh tu macam mana ya Rasulullah? Macam mana boleh jadi keruh tu kebaikan tapi ada keruh, ada kotornya? Macam mana boleh ada masuk unsur-unsur yang tak bagus dalam Islam? Nabi beritahu apa maksud dakhan, apa maksud kekeruhan yang ada pada zaman tersebut, iaitu lepas zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Maksudnya zaman kemudian. Kebaikannya banyak, tapi ada keruh dia. Keruh dia kat mana? Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Ada kaum yang mereka tidak menjadikan sunnahku sebagai panduan dia. Tidak ikut jalanku. Yastannuna bi ghairi sunnati, mereka berjalan bukan ikut jalanku. Bukan bererti mereka kafir, tak ada kebaikan, tapi tak ikut betul-betul. Wa yahtaduna bi ghairi hadi, dan dia menjadikan panduan selain daripada panduanku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Ada benda yang kamu nampak baik di kalangan mereka, ada benda yang kamu rasa buruk dan tak pelik, yang kamu nak bantah. Zaman mana ni? Ramai ulama juga syarahkan ni zaman Ibnu Kalam. Zaman Ibnu Kalam, zaman berlakunya macam-macam pergaduhan sesama dinasti. Kerana fitnah tu ada dua, sama ada fitnah bab agama atau fitnah bab dunia. Fitnah agama dengan melakukan bid'ah, fitnah dunia dengan keluar daripada pemerintah. Dua je fitnah. Kita tengok kaji balik, fitnah dia ada dua. Satu fitnah keduniaan, bila kerosakan yang ni bila berlakunya peperangan sesama orang Islam sendiri, bila keluar dari pemerintahan, keluar dari ketaatan terhadap pemerintah. Pertama. Fitnah yang kedua, fitnah agama. Sebab tu awal-awal sekali keluar golongan Khawarij. Ini fitnah terhadap apa? Terhadap pemerintah. Kemudian datang golongan Qadariyah. Ini fitnah terhadap dalam agama. Dia pula buat syubhah dalam bab qadar. Ikutkan yang tak percaya qadar ni kafir je. Betul tak? Dia bukan Islam. Tetapi bukan kaedah begitu. Kita tak guna kaedah macam ahli kalam guna. Kalau qadar, kalau kamu kata Qadariyah ni dia salah dalam bab qadariyah, habis kamu kata dia kafir lah sebab dia salah. Bukan kaedah itu yang kita pakai. Qadar masalah usul. Walaupun kita kata mereka salah dan akidah itu akidah majusi, tetapi kita tidak menghukumkan ahli qadariyah itu sebagai kafir. Begitu juga bab-bab yang lain. Begitu juga bab-bab yang lain. Bila kita katakan tidak ada kaul yang kedua, ianya ijma'. Ijma' salafus salih mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala beristiwa atas arash. Ada orang kata, habis kalau orang yang tak percaya, kamu kata kafir lah. Itu kata awak, kami tak kata macam tu. Kita tak kata macam tu. Kita hukumkan ijma', kita hukum betul-betul, wajib kita percayai, beriman dengannya. Bukan berarti kita menghukumkan orang mukhalafah dengan kita tu kafir. Tidak. Tapi kita kata, akidah yang menafikannya, akidahnya pada asalnya kufur. Pada asalnya.
menafikan apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala isbatkan. Tetapi kita tak boleh jatuhkan hukum kepada sesiapa kerana masalah ini masalah yang dah dirumitkan. Orang dah jadikan ini sebagai syubhah yang besar. Bila kata Allah SWT di atas arash, mereka kata dah jadi mujassimah dan sebagainya. Jadi bila ada perkara-perkara begini, kita tak boleh kafirkan. Kita tak boleh kafirkan. Yang ada hanya perlu berbincang, fahamkan, dakwah sampaikan. Tapi akidah ini, akidah yang benar kita wajib pertahankan. Wajib pertahankan. Okey, jadi golongan yang datang selepas pertama jahiliyah, yang kedua kebaikan Islam, kemudian ada keburukan iaitu fitnah, kemudian datang balik kebaikan, tapi kebaikan tu ada keruhnya. Keruhnya apa? Sebab tak ikut Nabi betul-betul. Ambil benda lain jadi sebagai panduan. Banyaklah. Nak masukkan batiniah ke, nak masukkan ahli kalam ke, nak masukkan sufi ke, sufiah ke. Kita nampak benda nampak macam betul, masya-Allah. Zikir bagus, salat bagus, menangis bagus. Menari pula. Kan? Tengok bagus lawan batiniah, bagus lawan ni. Tengok nafi kat ayat Quran pula. Dia campur. Yang selamat hanya zaman yang pertama. Yang perlu kita semua usaha pergi kepadanya. Ya, balik semula kepada zaman al-khair, zaman Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Itulah dia tempat ahli sunnah wal jamaah sebenar. Istilah ahli sunnah wal jamaah tak boleh tak ditakrifkan kepada kelompok yang selepasnya. Bukan kata mereka bukan ahli sunnah, tetapi yang menjadi panduan kita golongan pada zaman itu, sebab dia adalah kebaikan yang mahd, kebaikan yang 100%. Khairu mahdin, kebaikan 100%. Jadi kita nak jadi baik, kita bukan kata kamu jadi salafi ni kamu seorang yang betul. Tak. Kita nak jadi baik, kita cuba balik beragama, berpandukan zaman yang memang Nabi kata sebaik-baik kurun. Sebaik-baik kurun. Zaman kebaikan tersebut, itu yang kita nak balik semula. Sebab itu kalau kata ahli sunnah wal jamaah, al-jamaah itu siapa? Sahabat Nabi SAW. Balik pada zaman mereka. Kerana kebaikan itu jelas. Ada. Sekarang ni banyak orang kata, kalau kata Allah istiwa atas arash, kamu telah menyelisihi ahli sunnah wal jamaah. Siapa ahli sunnah wal jamaah? Terteganglah. Seperti mana yang disebutkan. Bukankah ahli sunnah wal jamaah adalah Syairah dan Maturidiyah? Saya tak bincangkan tu, saya tak nafikan. Memang ramai di kalangan Syairah Maturidiyah ini ahli sunnah wal jamaah. Terutama orang awam. Kebanyakan masyarakat ni nak kata Syairah Maturidiyah, tak. Siapa faham masalah ta'addudul qudama? Tuan-tuan, ambil satu istilah ta'addudul qudama. Buat bancian dalam Google. Tanya rakyat Malaysia, siapa yang faham? Kalau kata faham, yang faham Asy'ariyah. Yang tak faham tidak. Kan? Atau boleh bezakan, ambil paling basic, masalah paling basic, bezakan antara jauhar dan arad. Tuan-tuan pergi pasar malam sekarang, pergi ke Coket, pergi orang awam, pergi masjid, ayahlah, pergi universiti, pergi ke universiti, susah sangat, pergi pelajar pengajian Islam. Bezakan antara jauhar dan arad yang menjadi asas kepada akidah al-kalam. Mereka faham. Kalau mereka istilah basic tak faham, macam mana nak disebahkan mereka sebagai ahli kalam? Sebab tu ketika kita berbincang dengan ahli kalam, kita tak tuju pada orang awam, kita tak kafirkan orang awam, kita tujukan pada fikrah dan akidah itu sendiri. Sebab tu saya tak suka sebut nama-nama. Kita nak fokus kepada fikrah dan pemikiran yang mengubah cara perbincangan agama ini daripada berpandukan kepada wahyu, kepada berpandukan kepada ilmu akal ataupun ilmu falsafah akal yang dibawa oleh Aristotle. Saya baru tadi cakap seorang kawan, orang. Habis cerita, Ustaz, saya nak belajar sifat 20 ni susah, Ustaz. Saya memang tak faham. Nak faham betul-betul. Kalau 20 sifat hafal, kita faham lah. Ataupun pembahagian yang basic, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawi yang orang awam tahu, itu pun kita
terima secara umum, tak terimalah secara ma'ani, maknawiyah, secara detail tu. Tapi tahu sifat 20 sifat, itu pun kita i'tiqadkan. Mana ada golongan salafi yang tolak mana-mana sifat dalam sifat 20. Bukan itu yang kita maksudkan. Tapi perbincangan sifat 20 yang dibawa oleh kalam, sebetul-betul bijaknya untuk guru lama. Hatta di pondok-pondok atau di masjid-masjid, mereka ajarkan sifat 20, betul mereka bawa ayat Quran, settle. Pindah. Bawa ayat 20, bawa ayat Quran, settle. Tak apalah, meraihkan. Tetapi tidak membincangkan secara detail. Sebab bincang secara detail, kita tak akan faham bab ta'alluq. Kecuali, contoh, bab ta'alluq ke, bab jauhar ke, bab apa sahaja, istilah-istilah ni, kecuali kita mahir dalam falsafah Aristotle. Takkan kita faham bab jauhar arat kecuali kita faham bab substance. Takkan kita faham bab ta'alluq dalam sifat 20 tu kecuali kita faham bab relatif dalam salah satu daripada 10 kategori yang diletakkan Aristotle. Ustaz cakap, bukan saya cakap, pergilah buka balik kitab asal. Awak tak cek kitab, kemudian nak salah-salahkan kita. Pergi buka. Asas untuk menyatakan adanya ta'alluq dan sebagainya, konsep dipakai adalah cara yang diajarkan oleh Aristotle. Dan kita kata, kita bukan menolak sifat tersebut, tapi kita tak nak sifat Allah diterjemahkan dan ditafsirkan menurut cara logik Aristotle. Kita nak sifat-sifat Allah ini diterjemahkan seperti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan apa diisyarahkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Tak ada masalah nak bincangkan Allah tu wujud. Walaupun secara afdaliyah yang kita kata, buat apa bincang lama-lama buktikan Allah wujud, sedangkan semua orang Islam yakin Allah wujud? Nak jawab apa lagi kat masjid? Semua datang masjid, solat Allah Akbar, berdoa. Takkan dia percaya Allah wujud? Secara apa? Secara keperluannya. Nak lawan dengan etis, okey, letak tepi dulu. Tapi saya tak kata itu cara yang betul, cara yang terbaik. Sebab apa? Belum ada etis yang masuk Islam sebab belajar sifat 20. Belum ada. Ustaz dakwa, kalau ada beritahu je lah. Saya salah. Tapi saya banyak tanya, mana dalam fakta sejarah? Dan saya dengarlah kuliah-kuliah Ustaz yang pertahankan ni, kita Ustaz nak tolak ilmu Islam. Islam berkembang 2/3 dunia dulu, 2/3 dunia. Dan masuk Islam, zaman tu ilmu kalam berjasa. Saya kata, bila zaman tu? Zaman Umayyah, zaman Umayyin. Bukan zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah, negara Islam mula mengecut semula. Mula mengecil. Zaman tu belum lagi terjemahkan falsafah Aristotle. Belum sampai lagi buku ahli kalam. Kenapa nak declare mereka ini adalah itu jasa ilmu kalam? Islam tersebar ke dunia kerana ilmu kalam. Mana? 2/3 dunia Islam pergi tanpa ilmu kalam. Tanpa adanya ilmu kalam. Kemudian dihadkan istilah ahli sunnah wal jamaah terhad kepada mazhab tertentu. Okey, kalau kata terhad kepada ahli kalam, macam mana imam yang 4 sebelum datangnya ilmu kalam? Jadi masalah fiqah. Macam mana imam qiraat yang ke-10? Qiraat 10 semua sekali. Semuanya zaman sebelum datang ilmu kalam. Macam mana imam nahwu? Ilmu apa lagi tinggal? Ilmu Islam dah sempurna pada zaman sebelumnya, zaman keemasan. Dah sempurna. Macam mana dengan semua tabi'in, sahabat tabi'in, tabi'in? Ta'rifnya tidak tepat. Nak jadikan seorang ahli sunnah, kena kembalikan orang kepada sunnah itu sendiri. Nak kembali kepada al-jamaah, kembalikan kepada jamaah yang ada keliling Nabi dan sahabat Nabi SAW. Balik kepada ta'rif yang asal. Ustaz, ni istilah je. Kita tak ada nak keluarkan sahabat daripada istilah. Istilah inilah yang menjadi perkara penting. Adakah istilah ni baru wujud pada zaman ahli kalam? Istilah ahli sunnah wal jamaah hanya wujud selepas adanya ahli kalam. Betul? Tak. Ibn Sirin rahimahullah, bila cerita tentang isnad, ana sebut, lam yakulu yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. فينظر حديثهم فإن كان من أهل السنة والجماعة يؤخذ حديثهم وإن كان من أهل البدعة لم يؤخذ حديثهم. Dulu
mereka, iaitu sahabat. Tabi'in ni, Ibn Sirin, tabi'in yang lahir pada tahun 30 Hijriah. Dekat dengan sahabat. Tabi'in kabir. Antara kibar tabi'in. Jadi guru dia siapa? Mereka tak pernah tanya. Dia menukilkan tentang sahabat Nabi SAW. Dan juga guru-gurunya. Tabi'in yang lebih besar daripada beliau. Beliau antara tabi'in yang besar, tapi mungkin lebih besar. Zaman tersebut. Zaman pada first layer, ke atas sekali. Mereka ni tak pernah mempersoalkan isnad sebelumnya. Bukan tak ada sanad, tapi tak pernah persoalkan. Tak banyak persoalkan. Tapi setelah berlaku fitnah, tak kira lah fitnah ni fitnah apa, fitnah yang tafsiran tadi je lah, berlaku fitnah kerosakan tadi, maka mereka mula bertanya, namakan rijalakum, rijal sanad kamu, siapa dia? Sekiranya rijal itu dengan ahli sunnah, maka mereka ambil hadis mereka. Sekiranya rijal itu dengan ahli bid'ah, hadis mereka ditolak. Ini kalam siapa? Ibn Sirin. Lahir tahun 30, meninggal pada tahun 1110 Hijriah. Kalimah dan istilah ni dah dipakai sejak zaman mereka. Tiba-tiba mereka paksa gunakan ta'rif al-sunnah wal jamaah kepada zaman 300 lebih. Itu sahaja di sunnah. Ya, macam mana imam sebelumnya? Ta'rif ni ta'rif yang bahaya. Ta'rif yang bahaya. Mengeluarkan salaf daripada sunnah. Mengeluarkan zaman salafus salih daripada sunnah. Kemudian bila dikritik dan sebagainya, wujud nak tafsirkan salaf, kita tak keluarkan salaf, tapi salaf sekian. Salaf yang dikeluarkan pun menafikan sifat. Salaf yang dikatakan salaf sekalipun tidak mengisbatkan apa yang disebutkan oleh salafus salih. Akhirnya wujudnya kelompok kemudian yang jahil buka kitab-kitab salafus salih yang memang mengisbatkan, dia tanpa segan silu mengutuk orang salafus salih, dan itu yang berlaku sekarang. Bila salaf yang sebenar ditakrifkan dengan sifat, menafikan sifat, salaf tak terima sifat, dia cuma tafwidkan, dia tak terima makna dia. Tak ada makna sifat ini. Kalau dia tafwidkan, kita khalaf, kita bukan sakat tolak makna, kita tak terima, kita ambil tafsiran lain yang lebih sesuai, lebih tepat untuk diletakkan di situ. Inilah dia salaf dan khalaf. Macam mana kalau kita jumpa, kita temukan nas-nas daripada kitab yang awal yang mengisbatkan makna, dan itulah yang berlaku sekarang. Baru nak belajar buka kitab salaf, dah mula mencela salaf sebab mereka dah tahu ini salaf sebenar, ini akidah sudah sebenar. Salaf ni rupanya akhir sekali imam sunnah Ad-Darimi dikutuk oleh si jahil. Macam mana imam-imam besar, anak murid Ahli-Sunnah, imam Ahli-Sunnah wal Jamaah berani dikutuk oleh manusia-manusia jahil di akhir zaman? Kesalahan tetap ada. Kesalahan tetap ada. Mana ada manusia maksum daripada kesalahan? Sebab tu dari dulu lagi kita kata, kalau akidah salaf tak diajarkan, kalau kita tak ajarkan, tak beritahu, berkemungkinan boleh jadi nama salaf akidah mereka hanya tinggal sejarah di tempat kita. Tempat lain subur je. Tempat mana orang kerja, dapatlah orang kenal. Tempat mana orang tinggal, tinggallah. Sunnah tak akan hilang di atas muka bumi, tapi boleh hilang daripada tempat kita, boleh hilang daripada masyarakat kita. Okey. Balik semula pada hadis. Balik pada hadis. Jadi kaum ni ada kebaikan tetapi fihi dakhan. Siapa mereka? Nabi berikan sifat. Mereka ni tak ikut jalan Nabi betul-betul, dan mereka tidak menjadikan panduan. Jadi sunnah itu sebagai panduan mereka sebenar-benarnya. Kamu nampak ada benda elok, kamu nampak benda juga ada benda yang kamu rasa pelik. Fakultu, aku bertanya lagi, hal ba'da dzalika al-khairi min syarr? Adakah selepas kebaikan yang bercampur dengan ni ada lagi kejahatan lebih pada tu? Qala na'am. Ya. Zaman mana ni? Jahat yang betul-betul jahat. Zaman mana? Ramai yang kata akhir zaman, zaman kita, atau kata zaman selepas ni ke, zaman Dajjal dan sebagainya, macam-macam lah. Tapi apa dia zaman tu? Nabi kata, du'atun ala abwabi jahannam.
pendakwah-pendakwah yang berada di pintu neraka Jahannam. Maksudnya, kalau dulu orang nak ajak, kejahatan ada je setiap zaman. Tapi sekarang ni, benda jahat, ada tokoh dia yang panggil orang, mari masuk Jahannam. Du'atun ala abwabi Jahannam. Pendakwah-pendakwah yang berada di pintu neraka Jahannam. Di atas pintu neraka Jahannam. Man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha. Siapa yang ikut panggilan dia, dia akan campak masuk neraka Jahannam tu. Nabi faham. Faqultu, aku pun berkata, ya Rasulullah, sifhum lana. Ya Rasulullah, terangkan pada kami siapa mereka ya Rasulullah. Ni duat ada abwab Jahannam. Kalau sampai hadis ni sampai pada geng tak suka Wahabi, dia kata Wahabi lah tu. Sampai pada geng ni dia kata itulah tu. Dia akan tuan-tuan, hadis ini disyarahkan dan sentiasa orang yang syarah dia akan kaitkan dengan orang yang dia tak suka. Tuan-tuan jangan pelik lah. Tuan-tuan buka hadis ni, doa abwab Jahannam tu Wahabi lah tu. Satu dunia dah ikut dia, kan? Nampak orang dia nak kamu nampak benda yang cakap ikut Quran Sunnah, kamu betul. Tiba-tiba menafikan ini dan itu, menafikan hadis Nabi. Ada palsu bid'ah ni buat lah. Sebab tu mafhum hadis fitan ni last kita belajar sebenarnya. Kenal dulu mana sunnah, mana tidak, mana betul. Itu yang pertama sekali. Sebab kefahaman kita terhadap sunnah itu akan mempengaruhi syarah. Tapi kita ambil makna yang umum. Kita tak nak jatuhkan pada mana-mana kumpulan. Tetapi wujud kumpulan yang mereka ini Nabi sifatkan mereka berada di pintu Jahannam, ajak orang datang. Siapa yang masuk, siapa yang ikut, dia campak masuk Jahannam. Siapa dia? Nabi kata, boleh tak sifatkan mereka kepada kami ya Rasulullah? Nabi kata, na'am. Ya. Qaumun min jildatina. Kaum sama kulit dengan kita. Arab lah. Yatakallamuna bi alsinatina. Dia bercakap dengan lidah kita. Nak cakap siapa pun tak tahu. Tak payah cakap lah. Ni ada orang Islam, mengaku sebagai Islam, mengaku sebagai Arab, dan dia memang orang Arab, bercakap Arab, fasih, tapi dia ni sebenarnya penyeru kepada neraka Jahannam. Apa tujuannya? Takut tak? Takut. Kita akan rasa takut. Tapi hadis Nabi tak pernah ada satu persoalan yang buat kita takut, lepas tu kita tak jumpa jalan. Nabi kata, sambungan hadis, qultu ya Rasulullah, aku tanya ya Rasulullah, fama tara in adrakani dhalik. Ya Rasulullah, apa yang Tuhan ingin perkatakan, apa pandangan Tuhan atau apa yang Tuhan ingin ajarkan kalau aku sempat dengan zaman ni? Qala, Nabi kata, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaklah kamu melazimi jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Gariskan situ. Inilah yang dimaksudkan dengan tujuan hadis ini dibawa dalam perbincangan ini. Iaitu talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hadis ini kalau dikembalikan kepada konteks yang kita bincangkan, taat pada pemerintah, kalau berlaku satu ketika, kan peperangan berlaku, kecoh, berlakunya kekecohan, tak tahu nak ikut siapa, macam mana selamat? Tengok dulu siapa kaum muslimin, siapa imam mereka. Siapa imam yang sah, kaum muslimin yang ramai, Nabi kata duduk dengan mereka. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaklah kamu melazimi jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Ini jalan selamat. Itu imam dalam bab apa? Bab keduniaan. Fitnah berkaitan dengan fitnah dunia. Fitnah agama, siapa imam mereka? Ulama-ulama dan jamaah muslimin. Perlu rujuk, perlu kenal. Sebab tu sangat penting ilmu mengenali siapakah imam yang patut diikuti. Yang betul-betul yahtaduna bihadyi yang Nabi sebut sebelumnya. Sebab golongan ni golongan tak betul-betul ikut sunnah aku. Kita kena cek balik lafaz atas. Siapakah imam tu, cek balik sebelum tu.
Iaitu yang menyelamatkan kita adalah dengan ikut Nabi SAW. Huzaifah tanya lagi, fa illam yakun lahum jama'ah wala imam, kalau mereka ni berpecah, tak ada, kalau mereka ramai-ramai orang Islam, yang lain tu bukan Islam, tu Khawarij atau tu Rafidah sebagainya, kita tahu. Tapi kalau mereka sendiri tak ada jemaah, semua pecah, tak tahu ikut mana dah, mereka berpecah sama sendiri. Pemimpin mereka pun tak ada yang diiktiraf, tak ada pemimpin yang dibai'ah, yang diiktiraf. Macam mana? Qala, Nabi kata kalau sampai tahap macam tu, qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Tinggalkan semua kumpulan tu. Tinggalkan semua, walaupun kamu terpaksa ta'adda ala asli syajarah, terpaksa kamu mengunyah batang-batang pohon. Tak ada apa, makan kayu, makan ubi kayu ke, makan apalah yang ada kat hutan tu. Walaupun terpaksa makan, bersusah payah makan pohon-pohon. Tapi maksudnya asal syajarah ni pokok yang boleh makan lah. Jangan pergi gigit pokok kelapa. Asal syajarah, pokok-pokok yang asli dapat daripada tanpa proses. Sebab pemprosesan ni perlukan kepada jamaah. Kita takkan mampu satu industri dengan seorang buat. Industri ni dia perlukan jamaah. Kalau pecah macam tu memang tak jumpa lah. Kalau kita nak keluar, mesti pergi pada sumber asal. Itu ada yang ada kata zaman ni, zaman sekarang ni, negara sekarang semua tak sah. Itu Khawarij. Ambil juga hadis ni. Tentu jangan kita kata Khawarij ni. Tapi kalau Khawarij tafsirkan pula, zaman ni zaman pemimpin semua dah rosak. Jadi dia tak terima dengan mana-mana negara, mana-mana pemerintah, semua tak sah. Dia dah pergi ke hutan, dah buat sendiri. Ada juga pakai hadis ni. Sebab tu hadis fitan tidak boleh dijadikan sebagai hujah untuk menetapkan siapa dan siapa. Kita tahu fitnah berlaku. Hadis i'tisam bil sunnah, al-i'tisam yang tu yang menjadikan kita kenal manakah sunnah Nabi SAW. Cuma ini yang akan berlaku. Manakala kita yang kenal sunnah, dah tak jumpa dah kumpulan mana yang kita tak pening dan tak tahu nak ikut mana. Sama ada dalam bab pemerintahan, mana dah tak tahu dah. Contoh berlaku di Syria, contoh tak tahu dah ikut mana. Maka jadi orang awam. Jadi orang awam. Tapi kalau tahu siapa yang sunnah yang betul, bukan berarti duduk di sana diam, tak. Sehingga kita kenal mana imam muslimin sebenar, mana jamaah muslimin sebenar. Kerana zaman fitnah, kita tak boleh kenal, tak tahu siapa betul, siapa salah. Tapi kalau diketahui, kita mesti bersama jamaatul muslimin. Hatta yudrika kal mautu wa anta ala dhalik. Walaupun terpaksa kamu berdepan dengan maut dan kamu masih lagi duduk makan akar kayu. Makan sampai mati sekalipun macam tu tak apa. Tapi lebih baik agama kamu selamat, lebih baik manhaj dan juga kebenaran yang kamu dapat tegakkan itu lebih baik daripada kamu terpalit dengan fitnah. Okey. Ini hadis Huzaifah, tapi kita gariskan tempat yang ingin disampaikan. Jadi fitnah di sini, kalau ikut pada penulis, kalau ikut pada Imam Ibn Abdul Aziz, beliau nak syarahkan fitnah berkaitan dengan keluar dari pemerintah. Sebab tajuk besarnya adalah berkaitan dengan ketaatan pada pemerintah. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat pemimpinnya, barang siapa yang melihat pemimpinnya sesuatu perkara yang dia tidak suka, falyasbir, maka hendaklah dia bersabar. Fa innahu, sesungguhnya, man faraqal jama'ata shibran famat, sesungguhnya orang yang keluar daripada jamaah walaupun sejengkal kemudian dia mati dalam keadaan dia keluar, famata famitatun jahiliyah, maka cara mati dia adalah mati golongan jahiliyah. Jahiliyah tak ada pemimpin. Siapa kuat dia menang. Tak ada siapa yang dibai'ah. Abdul Muttalib pemimpin Mekah kerana berpengaruh. Abu Talib pemimpin Mekah.
Sampai masa dia orang nak pulaukan, dia pulaukan. Abu Talib pertahankan Nabi, dia pulaukan Bani Hashim. Tak pasal dia cerita zaman tu, zaman siapa kuat dia menang. Siapa dia hormati dia akan mempengaruhi. Wa fi riwayatin faqad khala'a ribqatal Islam min unuqih. Dalam setengah riwayat dia kata dia telah mencabut tali ikatan Islam daripada lehernya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhara minhuma. Kalau dibai'ah dua orang khalifah, maka bunuhlah salah seorang daripada mereka. Itu Imamatul Uzma. Imam yang menguasai seluruh kaum muslimin, ada dua khalifah, bunuh salah satu daripadanya. Perlu ditafsirkan dengan betul lah zaman wujudnya khalifah. Bila sah dia pemimpin yang memimpin seluruh umat Islam, bukan pakai cara ISIS. ISIS macam mana? Dia buat kumpulan, tiba-tiba Al-Baghdadi keluar, dia isytiharkan khalifah dia. Dia kumpulan yang kan kerajaan ni tolak, lari daripada kerajaan ni kan, tolak, dia kumpulan kecil ni kumpul. Dia berjaya ni, dia isytiharkan diri dia sebagai khalifah. Lah sekali semua negara Islam kena diperangi. Mana ada ISIS bom bom di mana-mana tempat di negara orang kafir. Dia sekarang bom dekat orang Islam je. Sebab apa? Sebab dia dah bai'ah dengan khalifah dia. Maka semua pemimpin Islam adalah musuh dia. Sebab apa? Khalifah dia lebih daripada satu. Dia nak semua negara pergi bai'ah dengan khalifah Abu Bakar al-Baghdadi yang dia isytiharkan sebagai khalifah. Itu ISIS. Sebab tu diharamkan bai'ah di atas dalam bai'ah. Cara macam mana? Yang paling betul, bai'ah. Kita tak ada khalifah ammah yang patut menguasai seluruh umat Islam seluruh dunia, yang syaratnya terdiri daripada seorang Quraisy. Dia yang ni, kalau satu dunia dah satu, memang Quraisy dah yang memimpin. Kalau tak, orang kata bangsa lebih baik. Kalau sebut Quraisy, mana ada siapa nak kata dia lebih baik daripada Quraisy? Okay? Mana kabilah bukan setakat Arab, tapi Arab yang paling mulia. Sebab pemimpin nak pimpin dunia, dia kena pegang. Bukan sebab Quraisy dia. Quraisy salah satu daripada kriteria yang lain begitu banyak. Jangan pula, Arab je kan nak jadi ini memang hadisnya orang Arab mereka ni. Dia mula dah main perasaan. Kalau nampak Arab sekarang, memang tak layak. Arab yang kita nampak ni dengan kelang kabutnya memang tak layak. Tapi khalifah bukan tu. Bukan yang tu. Kalau ada nanti khalifah yang layak, dan dia juga sifat tambahan atau sifat yang perlu ada pada diri dia adalah pada asal keturunan dan keluarganya yang paling dihormati, iaitu dari kalangan Quraisy. Akan ada. Dan zaman tu dia bukan ada macam tu je. Dengan kita perlu baca semua hadis berkaitan dengan bab fitan secara umum. Sebab tu dah kisah, ada orang kata yang dimaksudkan di situ akan hanya terjadi. Nabi sifatkan du'atun ala babi jahannam. Dia akan jadi betul-betul khalifah yang umum hanya pada zaman Al-Mahdi, dia kata. Sebelum tu susah. Betul ramai tunggu Al-Mahdi. Kan dah bergaduh sama sendiri orang Islam. Syiah ada Mahdi dia. Ahli Sunnah ada Al-Mahdi. Ahli Sunnah tak ada nak ta'yinkan siapa Al-Mahdi. Tak ada kata siapa-siapa. Ahli Sunnah ni Al-Mahdi tak nampak, tak tahu siapa. Kan tengok pada hadis, tahu sifat-sifatnya dan tak tentukan siapa. Syiah dia kata tu Al-Mahdi dia. Ada kat sana sembunyi kat bawah sirdap. Bila Syiah dah tunjuk macam tu, ada juga golongan tak puas hati. Takkan Syiah tunjuk Al-Mahdi, kita tak ada Al-Mahdi. Keluarlah macam-macam Al-Mahdi. Macam-macam Al-Mahdi. Tuan-tuan akan nampak kelakar Al-Mahdi ni pada zaman Nabi sampai sekarang. Dah berapa ribu Al-Mahdi pun tak tahu dah. Dah berapa ribu dah Al-Mahdi keluar. Al-Mahdi Sungai Buloh, Al-Mahdi Jordan, Al-Mahdi Arkam,
Al-Mahdi, apalah macam-macam Mahdi lah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mentakyinkan siapa ke Al-Mahdi dan di pembelajarannya. Sampai masa Al-Mahdi akan keluar. Ahlussunnah hanya menekankan al-i'tisamu bisunnah. Al-Mahdi akan keluar, Dajjal akan keluar, Isa akan keluar. Tapi yang selamat orang pegang sunnah. Sampai masanya bila kita tekankan belajar sunnah, pegang pada sunnah betul-betul, ajarkan akidah yang betul semua sekali, sampai masanya mereka yang kenal Al-Mahdi ni siapa di kalangan ahli sunnah. Kerana Al-Mahdi hanya lahir dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Iaitu Al-Mahdi adalah orang yang mewarisi khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Al-Mahdi orang yang tegakkan agama Allah. Jadi kita kena cari mana satu agama Allah yang betul. Kalau kita nak cari Al-Mahdi yang betul, duduk betul-betul dengan ahli sunnah wal jamaah. Tak jumpa, tak apalah, bukan zaman kita. Kalau pergi duduk dengan Syiah, confirm Al-Mahdi dia lain dan versi dia. Sebab tu Al-Mahdi bagi kita yakin beriman dengan wujudnya akan lahirnya Al-Mahdi. Walaupun ada khilaf, sebagai ulama kata ini hadis ahad, bukan hadis mutawatir sebagainya, tapi kita tak terima pandangan ini. Yang rajah, yang betulnya Al-Mahdi itu wujud. Al-Mahdi memang ada, tapi zamannya bila wallahu alam. Dajjal tu wujud, tapi siapa dia mana boleh tetapkan. Memang ada sejak zaman dulu lagi. Nampak siapa jahat je Dajjal. Betul lah, Dajjal lah. Dajjal sifatnya jahat. Itu Dajjal kecil, bukan Al-Masihud Dajjal. Dajjal bukan Dajjal Al-Masih yang Nabi sebutkan. Kerana apatah lagi ditafsirkan pelbagai tafsiran yang saya pun tak nak sebut. Tak nak sebut tafsiran tu memang saya jenis malas nak layan. Kalau rasa benda tak betul sangat, buat apa nak layan? Jadi cara yang betul, buat apa pergi layan orang macam ni? Layan bab lain tak apa. Bab betul layan. Bab yang tak betul jangan layan. Siapa sekalipun yang cerita perkara-perkara tak betul, kalau rasa tak manfaat layan, tak payah. Tak ada keuntungan. Tapi kalau syubhah tersebar, mempengaruhi masyarakat, menyebabkan orang salah faham, layan dengan kadarnya. Ustaz dia dulu, sahabat-sahabat ramai hantar video Ustaz dan terus. Memang tak layan lah. Tapi bila baru-baru ni keluar benda yang syubhah, sehingga kan nampak yang komen bawah tu ada di kalangan Masya Allah. Dalam video dalam ni, tengok pada status macam Salafi. Tiba-tiba sokong sana pula. Kata kenapa pula Salafi macam tu? Maksudnya dah berlakunya kecelaruan. Dia wajib masa itu ahli ilmu, orang yang tahu, orang yang memiliki ilmu bab itu, dia perlu bersuara. Tak boleh berdiamkan diri. Siapa sahaja mempunyai ilmu tentang manhaj salafus salih yang benar dalam keadaan begini, ketika orang lain mendakwa ada yang lain sebagai salafus salih, ambil akidah yang tak betul, kata inilah dia salaf, masa tu kita tak boleh diam. Kalau kata kami ni Syiah, biarlah Syiah je, apa sekalipun kita gelak je lah. Peduli apa, dia Syiah. Tapi kata inilah salaf, kelirukan orang, kita kena beritahu salaf sebenar begini. Tadi ada sahabat kita online hantar mesej, Ustaz, tolong ulas Imam Tabari. Imam Tabari, betul ke Imam Tabari ni takwilkan sifat? Adakah Imam Tabari takwilkan sifat al-ulu? Ya kan? Kitab banyak. Macam mana Ustaz? Kitab. Ceklah ke ayat-ayat ulu. Cukup tengok pada tafsir At-Tabari. Kalau orang tu dia betul, dia bawa lah kitab tafsir dan tengok pada ayat-ayat berkaitan dengan al-ulu, bukan satu, banyak. Kalau kita buka contoh, tu anak sampai nak tengok kalau ada Tabari. Soalan ada kalau ada Tabari kat library kita, tapi nampak tak ada tafsir Tabari. Ada. Kalau ikutkan pada ni, sekarang ni buku bawa ke mana-mana, tafsir Tabari ada kat rumah yang di Semenyih. Yang rumah sini tak ada. Jadi kalau tengok pada apps, adalah. Contoh ni, tafsir Tabari apps. Ambillah contoh. Ambil contoh lah. Kalau siapa yang tanya, anak tak kenal, tak biasa, tapi kita komen sikit. Okay, ni apps tafsir Tabari. Dalam Tabari, contoh kita ambil salah satu pada ayat berkaitan dengan ayat ni. Kita ambil ayat surah Al-Mulk lah. Al-Mulk.
Amintum man fis sama. Ambil surah Al-Mulk. Contoh. Yang paling mudah lah. Apa kata Imam Tabari. Dan kaedah dia satu. Macam yang sebut dalam sesi sana. Kita akan tengok kalam salafus salih secara umum. Bukan satu tempat. Banyak tempat. Kita bermasalah dengan ahli kalam, kawan ahli kalam menisbahkan siapa sahaja mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala berada atas arasy secara hakiki, dia adalah mujassimah. Dia tak boleh terima. Kita pula terima Allah Subhanahu wa taala itu memang beristiwa secara hakiki. Dan kita tidak menafikan bahawa antara makna yang terkandung istiwa adalah kekuasaan. Yang kita tak terima adalah menolak makna hakiki. Bila kita isbatkan Allah istiwa dan arasy secara hakiki, kita juga mengisbatkan Allah berkuasa, Allah Subhanahu wa taala mentadbir alam dan sebagainya. Sama juga bila isbatkan Allah ada yad, ada tangan dengan makna sebenar, kita juga mengisbatkan apa sahaja sifat yang ada pada yad, iaitu sifat berkuasa, sifat memberi, merahmati dan sebagainya. Itu sifat-sifat daripada yad. Betul kalau tafsir ulama, bila kita nampak contoh At-Tabari, kalau ada Tabari sebut satu tafsir, contohnya Uluwus Sultan wal Qahar, contoh, kalau ada. Okay. Kita tak terkejut. Sebab apa? Tengok tempat lain. Akidah dia, tak boleh tengok satu perkataan tu je. Tengok pada tafsir yang lain, kalau dia mengisbatkan Allah beristiwa dan arasy dengan sebenarnya di tempat yang lain, tak ada masalah dah. Sebab dia tidak menafikan, kita pun tak menafikan adanya makna, kekuasaan dalam sifat istiwa. Tetapi menafikan makna yang asal itu, yang makna yang istiwa, yang hakiki, itulah yang menjadi masalah punca. Sebab tu kalau kita minta dengan golongan-golongan yang menafikan ni, datangkan satu perkataan salafus salih yang menafikan. Jangan sanad yang sahih lah, dah pasti jangan ambil yang lemah. Yang menafikan Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arasy. Okey. Dan ayat amintum man fis sama, ayat berapa? Okey, ni ayat. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Kita tekan apa yang Imam Tabari sebut. Apps murah ada iklan ya. Apps free, bukan murah, apps free. Okey, kata Imam Tabari, amintum man fis sama, ini ada dua ayat amin fis sama. Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Yaqulu ta'ala zikruh, kata Imam Tabari, amintum man fis sama, adakah kamu merasa aman dengan yang berada di langit? Siapa tu? Tum situ kata ayyuhal kafirun. Syekh Nasir, wahai orang kafir. Adakah wahai orang-orang kafir, kamu merasa aman dengan yang ada di langit? Ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, yang boleh menerbalikkan atau menggoncangkan bumi. Dalam keadaan bumi itu pada asalnya sedang berjalan. Okey. Itu ayat, sambung seterusnya. Macam mana nak pergi seterusnya ni? Okey. Kemudian ayat seterusnya, am amintum man fis sama, atau kalian adakah kalian merasa aman dengan yang ada di langit, yang berada di langit? Wa huwallah, dan dia adalah Allah, kata Imam Tabari. Jadi tadi tum situ ayyuhal kafirun, hai orang kafir, adakah kamu merasa aman? Man fis sama, dengan yang ada di langit. Siapa di langit? Wa huwallah, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa Allah ay yursila alaikum hasiba, yang boleh mengirimkan kepada kalian batu-batu, mana boleh hujankan batu ke atas kalian. Fasata'lamuna kaifa nadhir, yaqul fasata'lamuna ayyuhal kafarah kaifa aqibatu nadhiri lakum id kadzabtum bihi wardattumuhu ala rasuli. Dan kamu akan tahu, hai orang kafir, macam mana akibat kekufuran, dan macam mana akibatnya kamu mengabaikan, kamu mendustakan apa yang aku beri ingatan pada kamu, dan akibat daripada kamu menolak rasulku. Okey. Ayat ni, man fis sama, siapa? Wa huwa Allah.
Nah, ayat lain. Ayat contoh kita kata kita ada belajar Madinah kita. Madinah. Ayat yang Haman. Okay, surah Ghafir ayat 37. Surah Ghafir. Ghafir selepas surah Az-Zumar. Cari Ghafir. Okey, surah Ghafir ayat 37. Okey. Ayat 36. ayat 37. Mana وقال فرعون يا هامان ابن صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. Okay. Fir'aun berkata kepada Haman, kata tolong binakan satu pentas di atas istanaku. Aku nak tengok asbab, tengok jalan yang boleh melihat Tuhan Musa. Sejak aku yakin Musa itu pendusta. Okey. Asbabus samawat, kata Ibn Tabari, itu adalah turukus samawat. Itu dah ada sanadnya. Abdul Asbab, saya nak tengok kepada pada okey. Ayat abawus samawat. Okey. Fa'attali'a ila ilahi Musa. Maka aku nak tengok Tuhan Musa. اختلف القراء في قراءة فاطلع فقرأت ذلك عامة الأمصار. Ini qiraat, tinggalkan dulu, kita nak tengok pada tafsirannya. Okey, wa inni la azunnuhu kadhiba. Kata Fir'aun, sesungguhnya aku yakin Musa ni penipu. Yaqul, kata Imam Tabari, wa inni la azunna Musa kadhiban. Aku yakin Musa tu berdusta fima yaqul, dengan katanya, dengan apa dikatakan, wa yadda'i man annalahu fis sama'i rabba arsalahu ilaina, dengan dakwaan dia bahawa di langit itu ada Rabb yang mengirimkan dia kepada kita. Tiba-tiba kata Tabari, takwilkan. Kita tak nak tengok ayat lain lagi. Anak tak sedia ni. Anak malas sebenarnya nak cuba. Tapi tuan-tuan boleh buka lah ayat-ayat berkaitan dengan sifat. Sebab tu paling penting sekali zaman sekarang ni, kitab ada depan mata. Tak jumpa kitab, cari kat, buka kitab PDF. Tebal Ustaz. Ribu-ribu buka surat, nak tengok kat mana. Tak apalah. Cari caranya, cari ayat-ayat yang dibincangkan. Tuan-tuan tengok, contoh tengok klip video Ustaz ni, buka ada ayat dibincangkan, sekian. Ambil ayat tu, buka tengok. Ayat-ayat yang disenaraikan, bahawa ayat-ayat berkaitan dengan al-ulu, dalil al-ulu, atau menjadi khilaf. Contohlah orang kata, apa arti ayat mutasyabihat? Bukalah kitab tafsir. Minhu ayatun muhkamatun wa ukharu mutasyabihat. Apa arti mutasyabihat? Tengok balik aqwal salafus salih. Susun balik, jumpa pengarang, jumpa sahibul qaul, letakkan tarikh lahir dia. Saya bukan untuk tahu dari mana bermulanya orang meletakkan ayat mutasyabihat sebagai ayat meletakkan ayat sifat sebagai mutasyabihat. Dan kita akan temukan sebelum datangnya golongan Mu'tazilah, sebelum datang Qadi Abdul Jabbar, tak ada orang yang meletakkan ayat mutasyabihat itu sebagai ayat sifat. Jadi tafsiran itu kemudian.
Dan kita tak nafikan bahawa wujudnya pengaruh Mu'tazilah dalam ilmu lughah. Dalam ilmu lughah, maksudnya pakar lughah. Dia buat kaedah tertentu dan yang mana ayat cara pembahagian itu ada keuntungannya pada bab tertentu. Jadi caranya apa? Ilmu dah tersebar, kita terima yang betul daripadanya, yang salah, dia tak akan boleh buat kaedah kemudian nak salahkan yang sebelumnya. Macam orang tadi kata, kami temukan berapa belas kesalahan nahu dalam Al-Quran. Tak mungkinlah. Al-Quran itu asas, kaedah itu dia buat kemudian. Sama juga, pemahaman salafus salih terhadap nas, mereka lah pada zaman, bahasa Arab tak salah. Zaman salafus salih, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman Quran diturunkan, zaman itulah bahasa mereka jadi hujah. Kalau mereka faham begitu, dan kaedah yang mana majaz, yang mana hakikat, yang mana majaz itu, kaedah ni kemudian. Tak boleh salahkan pemahaman orang pada zaman salafus salih. Tak boleh salahkan Nabi SAW. Kalau betul kaedah tu, apatah lagi kalau kita boleh berhujah dengan kaedah tu sendiri. Apa kesilapannya? Apa pengecualiannya? Tak boleh nak lawan. Contoh, kaitan dengan saya selalu buat lafaz. Lafaz bid'ah. Kena rujuk pada lafaz bid'ah, pada sunnah itu sendiri dan pada zaman tersebut apa yang mereka faham. Atau lafaz wajib, kata dalam usul fiqh, lafaz wajib dalam nas, kita rujuk pada siapa? Bukan rujuk dengan pengistilahan kemudian. Perlu rujuk kepada hakikat yang ada pada syarak dan ada pada bahasa. Zaman Nabi, sebelum Nabi datang, bahasa dah wujud dah. Kemudian Nabi datang buat hukum syarak. Itu hakikat syarak. Lughatan wa syar'an. Kemudian ada ilmu-ilmu, istilahan kemudian. Istilah nahu, istilah usul dan sebagainya. Kita tak boleh. Ahli kalam, dia buat istilah kalam, dia wajibkan semua ilmu ikut dia. Nak guna hakikat dan majaz dalam bab bahasa, bab lain, biarkan, silakan. Tapi jangan nak gunakan kaedah itu untuk menafikan tafsiran salafus salih. Kaedah tu mungkin betul, mungkin salah. Dan cara kamu faham pun mungkin betul, mungkin salah. Sebab itu Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mempunyai pandangan yang tajam. Awal-awal lagi beliau kritik kaedah hakikat dan majaz pembahagian yang dibuat oleh Qadhi Abdul Jabbar. Itu dia orang geram dengan Ibn Taimiyah. Sebab apa? Kita tak pegang dengan kaul Ibn Taimiyah saja. Kita kena rujuk semula kepada kalam salafus salih. Apa yang mereka kata, apa mereka faham. Tapi dengan kaedah Ibn Taimiyah, dah gegarkan kaedah mereka, habis mereka hilang hujah. Sama juga, mereka dah pegang. Kononnya akal yang ada adalah ilmu kalam. Ibn Taimiyah goyangkan. Ulama salafus salih tolak habis. Ibn Taimiyah masuk dalam kaedah tu, pecah satu-satu. Rad pada mantik, rad kepada al-kalam, rad pada semua ni. Ibn Taimiyah tidak bawa benda baru. Hanya menggegarkan kaedah-kaedah ahli bid'ah. Kerana kaedah mereka tujuannya adalah untuk menyelisihi tafsir yang dah wujud dalam salafus salih. Sebab tu ramai orang, contoh Tauhid 3. Tauhid 3, adakah Ibn Taimiyah perkenalkan? Ibn Taimiyah masyhur. Sebelumnya ada tak? Banyak kalam. Ada dalam nas sebagainya. Tapi kaedah Tauhid 3 telah mengubah cara pembelajaran Ahlul Kalam yang membahagikan agama pada dua, usul dan furu'. Usul hanya berkaitan dengan urusan hati, sebab tarif iman pada mereka hanya hati. Yang furu', amalan ni semua sekali furu'. Jadi fiqh semua furu'. Menafikan perkara yang furu' tidak kafir. Tapi kalau orang kata solat tak wajib, berapa banyak amalan-amalan ataupun orang menghalalkan arak, boleh minum arak. Oh, dia kata halal tu menghalalkan. Okey, ada orang pijak Al-Quran. Cara, walaupun dah ada kaedah tu wujud, kita terima dalam setengah tempat, tapi dia bukan kaedah yang muttarid, kaedah yang mesti betul, yang muttaradah, yang betul selama-lamanya. Tidak. So, kaedah yang betul kembali pada pemahaman soleh. Kaedah usul furu' tak apalah nak kata usul din, itu tauhid. Tapi tauhid itu pun ada tiga. Ada tiga. Tauhid amalan ada.
Ada perkara-perkara amalan yang melibatkan tauhid. Kalau pergi sembah batu, pergi sembah patung, takkan kita kata dia khilaf. Sebab dia perbuatan. Ibn ajarkan, itu namanya tauhid al-uluhiyah. Kalau orang pergi sembah batu, sembah patung, berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, pergi bergantung kepada tangkal, pergi kepada busut, buang ancak sana sini. Ini semua tauhid al-uluhiyah, mencalarkan tauhid uluhiyah. Ini yang ditakuti oleh golongan ahli bid'ah. Sebab banyak bid'ah-bid'ah mengandungi perkara-perkara begini. Oh, kata dia urusan khilaf. Tak boleh kata khilaf. Dan tak boleh kata furu'. Kita kata benda ni haram. Tapi nak kata furu' juga, tengoklah masalah tu. Masalah tu masalah yang menafikan iman keseluruhan atau tidak. Kalau menafikan iman keseluruhan, walaupun masalah kecil, menafikan satu kewajipan dan Islam secara sengaja pun dah boleh jadi kufur. Babnya lebih tidak semudah untuk kata usul furu', lepas tu menafikan kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cari yang mana sahih, yang mana tidak. Itu asas. Lepas sahih betul tidak, semua sekali nak bahagikan usul furu' kalau boleh jumpa. Kalau orang kata ada usul furu', dia kena bagi apakah farik, apakah yang membezakan antara usul dan furu'. Saya selalu tanya dengan sahabat-sahabat kita pun, di kalangan asatizah sunnah kita. Akidah ada usul dan furu'. Anda tanya satu je. Apa dia usul, apa dia furu'? Kalau tanya oleh kalam, tak tanya dah. Tak bincang sangat dah. Macam sama sunnah. Kalau kata ada, apa dia usul, apa dia furu'? Pasti tak ada jawapan yang tepat. Oleh kerana jawapan tepat tak ada, tak payah bagikan macam tu, lebih mudah. Bagikan kepada perkara ini dah diijma'kan ataupun tidak. Sabit atau tidak sabit. Kalau sabit ijma' ataupun tidak, itu lebih mudah untuk kita tanggapi masalah-masalah berkaitan dengan akidah. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita sambung perbincangan hadis Auf bin Malik pada pertemuan kita pada akan datang, insyaAllah. Ada soalan apa sebelum kita tutup? 11 dah. Kita mula lambat sikit tadi. Tak ada soalan Online pun tak ada Tak ada. Okey, insya-Allah sampai sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.